Teori reinkarnasi karma Hindu yang dibangkit oleh Mentega Terbang, baik kita selesaikan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Seperti mana dalam satu sesi yang lepas menyentuh tentang mentega terbang atau kupu-kupu atau rama. Yang menarik iaitu dia watak dalam filem tersebut membangkitkan dua agama lain untuk dikaji seolah jadi satu, boleh kata satu satira, satu parodi tentang kajian agama atau comparative religion, memperbandingkan agama. Iaitu Hindu dan Kristian di samping Islam oleh sebuah keluarga Islam. Ini amat kontroversial, kerana cuba mensamakan agama lain atau dulu ada satu gerakan saya dah lupa istilah itu, tapi amat ditentang oleh banyak gerakan kontemporari Islam lah, sebagai menyimpang dan boleh menghasut dan juga boleh menggugat akidah umat Islam. Jadi sesiapa yang tonton ni, saya berikan satu disclaimer lah, atau satu amaran lah, iaitu mungkin tak sesuai untuk ditonton atau diikuti, kerana akan membincangkan teori-teori tersebut. Dan untuk mereka yang ingin mencari kebenaran, terutama dari bukan Islam, kerana saya mengkaji teori-teori ini semasa saya bukan Islam, belum Islam. Bagi orang yang dah Islam, ia akan amat dibimbangi oleh pihak berkuasa. Contohnya JAKIM. Iaitu saya dapati kalau ada apa-apa benda yang menyimpang dari satu corak tafsiran mereka, akan dikaji, akan diperhati dan diberi amaran dan mungkin dilabel sebagai sesat. Secara terus terang, fahaman reinkarnasi karma boleh dilabelkan sebagai sesat bagi umat Islam kerana dia dari agama Hindu. Cuma bagi saya telah terkaji teori-teori ini sebelum masuk Islam. Termasuk dari Bible. Bible, contoh saya beritahu ayat John 3:16, bab 3, Nos 16 dalam Bible, dalam John, dia ada 4 versi gospel, Mark, Matthew, Luke, John, bukan versi muktamad atau muktamad oleh gereja Katolik, tetapi bukan versi asal. Versi asal sampai 700 versi gospel, kebanyakan diharamkan. Jadi saya kaji itu selepas memeluk Islam. Sebelum tu, semasa memeluk Islam, boleh katakan. Sebelum tu saya berpaut kepada versi ini sebagai versi sahih, dan apabila itu berlaku, itu sebenarnya yang boleh kata sesat dari sudut Islam, kerana percaya sesuatu yang tidak ada asas kebenaran. Dan Quran ini adalah asas kebenaran. Jadi itu bagi Kristian. Yang saya kata nas sebelum John 3:16 adalah Romans 3:23. Iaitu yang berbunyi dalam bahasa Inggeris, for all have sinned and fall short of the glory of God. Semua sudah berdosa dan maka telah jatuh dari rahmat Tuhan. Iaitu teori pengwarisan dosa. Dia panggil teori original sin, dosa asal, iaitu Nabi Adam dan Hawa dikatakan wanita, pun satu teori juga, benar saudara, dan tak semestinya saya terima sebagai teori Islam.
Karena saya lebih lihat bahawa Hawa itu sebagai hawa nafsu dan iblis ni sebagai sebagian dari roh. Dan di sinilah bertembung dengan fahaman Hindu, karma dan reincarnation dan tentang roh. Okay? Jadi bagi Kristian tadi, teori dosa asal mudah saya tolak kerana dia amat rapat dengan teori mitos Yunani. Kita tengok dia daripada Roman Empire Roman dipengaruhi oleh iaitu agama Yunani, kepercayaan Yunani, mitos Sun God Apollo atau Tuhan Matahari yang dikatakan hari jadinya pada Disember 25 menjadi hari Christmas, hari jadi lahir Nabi Isa. Ya. Dan kehilangan dia 3 hari atau dijadikan 3 hari adalah kerana pada hari musim sejuk. Musim sejuk yang matahari itu hilang selama 3 hari di sebahagian utara dan lepas tu bangkit kembali dikatakan sebagai dipanggil bukan panggil reincarnation, apalah lah boleh lupa ya. Bila Isa Jesus itu mati, resurrection, kebangkitan, hidup balik, hidup kembali. Reincarnation, hidup berulang-ulang dalam bentuk lain, tapi roh yang sama. Ya. Jadi resurrection ini ada persamaan dengan mitos Yunani, jadi mudah untuk saya menolak. Okay? Sekarang saya akan gunakan pengistilahan khusus, iaitu pengalaman saya dan pengamatan saya dan bukan untuk umum. Ya. Jadi kena dengar balik awal caveat saya bahawa ini tidak sesuai bagi sekian penonton. Tapi kenapa saya bangkitkannya? Pertama, dia sudah terbangkit dalam terbitan filem Mentega Terbang. Amat kontroversial dan sudah tertanam dalam otak penonton berapa konsep asing yang bagi saya tidak asing. Jadi saya nak selesaikan, boleh kata demi menjaga akidah umat Islam dari sudut saya, perlu disahkan oleh yang bertauliah, oleh orang kata apa, berjawab agama. Saya tidak ada berniat untuk berlawanan dengan mana-mana otoritas, kerana dari dulu lagi saya berlawanan dengan semua otoritas, gereja dan sebagainya, ibu bapa, orang tua sebagainya. Tapi perjalanan hidup saya untuk mencari kebenaran, untuk berkongsi kebenaran yang saya cari, tapi dengan caveat sekali lagi, ia perlu dihalusi oleh masing-masing. Ia perlu diikuti. Banyak orang dia ikut kita, dia main ikut saja. Itu yang saya tak mahu. Ada 2 grup yang ikut saya. Satu grup yang ikut saya secara taksub. Dia ikut, dia kata hebat. Dia kata, apa yang Apek bawa ni benda baru. Apa yang Apek bawa ni benar. Lepas itu mereka tak ikut apa Apek sarankan. Jarang sekali ikut. Iaitu mendalami Al-Quran, berfikir dan boleh berbincang dengan tidak berat sebelah. Walaupun berat pada Apek. Apek tak suka orang yang menyokong babi buta. Menentang babi buta sudah dijangka. Yang menentang Apek kata, ni tak sesuai ni Apek ni. Apek ni keliru. Apek ni tak ada guru. Apek ini menyoal benda-benda yang sudah lama dipegang oleh orang yang lahir dalam Islam. Dan bahaya. Jadi Apek setuju. Itu sebab Apek kata Apek tak suka grup tersebut ikut. Saya lebih suka berdakwah kepada aliran bahasa Malaysia, tak semestinya orang Melayu. Dan saya dapati orang Melayu yang ikut saya, dan juga segelintir orang bukan Melayu, ingin nak mendekati kebenaran. Yang Melayu yang ikut saya ialah saya dapati mereka yang beritahu saya, mereka mengaku selama ini mereka tak berpeluang untuk menjumpai kebenaran Quran. Dan mereka rasa senang apabila ikut saranan saya untuk membaca Al-Fatihah misalnya dengan maknanya. Jadi saya rasa ini bukan satu ajaran asing dan bukan bertadabbur Quran, bukan sesuatu berlanggar dengan hukum syarak manapun. Okey? Ada lag. Ini masalah lain ke? Waalaikumsalam. Siapa ini Ribin? Berjumpa Stanaka Ahmed. Hebat nama. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Rabbana atina. Anjas tadi, Apek seluruhlah kerajaan bagi
KWSP rakyat ramai yang susah. Saya tak boleh bantu masalah kewangan dan kebendaan. Saya sudah jawab. Kenapa Anwar susah sangat nak bagi. Ya bukan soal Anwar. KWSP ni satu institusi. Kita bincang lah. Bukannya rakyat minta 1 juta. Bukan ada 1 juta pun. Dan selepas habis KWSP memang habis simpanan kamu. Saya rasa kalau saya kerajaan pun lah, saya akan tahan lah. Saya akan suruh awak buat masakan sendiri, jimat sendiri. Dan saya pernah hidup susah tuan-puan. Saya pernah hidup dalam pandangan anda susah. Saya pernah hidup senang. Saya pernah hidup dengan 4 anak di tepi kolam, bela ikan tilapia. Setiap hari makan tilapia sehingga isteri saya berontak. Bukan berontak apa, dia tak mau siang lagi ikan tu. Saya terpaksa siang sendiri. Satu ilmu baru bila saya siang ikan hidup-hidup. Rupanya ikan tak mati dengan begitu saja. Saya tanam tauge, saya pergi pasar borong, anak saya jual nasi lemak, jual mulberry daripada pokok depan tu. Dan dia jahit pula nama anak sulungku, Amira. Lepas tu saya banyak bertafakur muhasabah kerana kesusahan itu membawa saya banyak pengajaran. Di sanalah saya nak masuk teori-teori yoga, Hindu dan sebagainya. Saya suka nak beritahu bahawa kita ikut teori ini bukan sekadar nak ikut. Ya. Kita ikut kerana nak cari ilmu dan kebenaran. Bukan untuk nak pergi tomahkan orang lain atau nak menang hujah. Tak apa, bukan orang nak berjoli. Akhir zaman. Bukan ada akhir zaman saudara. Tak ada akhir zaman. Allah hadir. Minta tolong. Ya. Ya, itu dia. Allah kurniakan akal di arsh tertinggi. Sila berikan nas tu. Ini semua saya terima. Apa-apa yang saudara ucapkan, saya terima. Macam semalam kita bincang pasal puasa, saum. Saya pergi dengar panjang lebar satu tafsiran tentang saum yang luar biasa. Tapi lebih tepat. Iaitu saum ini adalah menghindarkan diri daripada percakapan. Kerana ikut tentang Maryam. Bersaum, berseorangan, dia makan minum dan tafsir mengenai makan minum itu ialah ilmu. Ya? Yang kata rezeki di samping dia itu bukan makanan. Bukan ada mukjizat. Tapi ilmu di sampingnya. Yang Zakaria ke siapakah keluarga dia, Zakaria, dikatakan suaminya, ya, dikatakan ayah pada Isa. Ini teori-teori baru luar biasa oleh sekian-sekian ulama. Bukan seorang, dua orang. Beberapa orang yang akan ditentang, yang akan dilabel sebagai sesat kerana bercanggah dengan tafsir mainstream. Atau kita juga kena kualifikasikan apa mainstream kerana 150 atau 200 tahun pertama Islam selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu pun orang tegur kalau saya sebut Muhammad sahaja. Tapi saya kata mainstream atau salafi tidak ditambah pada nama Muhammad. Ya, hanya digelar sebagai ada Sayyidina di depan, ada digelar Muhammad begitu saja. Ya, wahai Muhammad, ya Muhammad, diberikan nama. Tapi selepas itu dan salawat tidak ada Allahumma. Ini sudah dibincangkan. Saya sekarang nak masuk pada satu konsep sekarang, ya, ditimbulkan, dan tajuk saya ialah lebih pada teori asing seperti reinkarnasi dengan karma. Okey. Mencari ilmu kebenaran, mengenal jalan pulang. Ini yang membahaya, saudara. Ini membahaya kerana saya boleh kata terkejut dan tergembira. Terkejut bila saya jumpa Quran, gembira saya jumpa Quran, dan terkejut kembali bahawa Quran ini tidak dibaca lagi. Orang begini kata, apa ini merepek ke? Ya, betul. Al-Quran tidak lagi dibaca. Orang betul-betul pergi baca Quran sedikit, dan yang berfikir atas Quran lagi sedikit. Dan bila fikir atas Quran, pelbagai boleh dibincang. Pelbagai perkara menarik. Tapi sedihnya, antara orang yang membaca pun banyak terbawa-bawa. Banyak taksub. Contohnya, maaf saya cakaplah golongan Quranis, yang anti hadis. Saya tidak anti Quran. Macam saya tidak anti Bahkasinun. Saya pro sains, tapi saya
pro sabar, saya pro definasi bahawa ia bukan bakas sinun. Begitu juga tentang Quran. Quran ni bukan satu kitab macam kitab lain. Dia bukan buku. Dia filoh mahfuz, dia kalam dan dia tak ada bahasa. Dia di luar masa dan ruang. Jadi fahaman yang dalam Quran ini perlu dicongkil. Dan dia dikatakan bahasa yang mudah. Ya? Dan juga dia melarang kita bercanggah, bergaduh. Itu sebab saya sebut golongan Quranis maupun Wasabi menghadapi masalah terhadap Sunni. Sunni kepada saya dah masalah. Okay, senang untuk berlaku adil. Kerana mereka memegang kepada saya dogma-dogma mazhab Syafi'i yang tidak ada, saya percaya, kaitan dengan Imam Syafi'i. Kerana apa yang saya baca tentang semua imam, mereka amat berjaga-jaga kata mereka ditulis. Ada hadis Nabi bahawa Nabi melarang ditulis. Bukan saja hadisnya, tapi Quran juga. Ini satu fakta yang sudah di-establish. Tapi kepada saya, pendeta-pendeta upahan amat takut tentang perjumpaan begini, seperti mana pendeta Kristian dulu takut orang terbaca Bible. Walaupun Bible kepada saya tak ada benda nak takut, dia banyak palsu. Tapi orang takut bila mereka dapati pendeta-pendeta main tafsir, main ikut kepala otaknya. Saya selalu kat gereja. Dan dari dulu saya Kristian, saya tengok cara mereka mentafsir main hentam saja. Dan Islam lebih jujur sikit. Tak main hentam, tetapi dah main hadis-hadis belaka. Sehingga Al-Quran tak lagi disentuh. Saya cakap terus terang gerakan tabligh. Saya suka pekanan tabligh. Saya suka keluar jalan Allah. Saya suka itikaf di masjid. Tapi saya tak boleh tahan bila imamnya atau ada tashkil selepas solat hanya baca hadis-hadis dan hadis sekian daripada karangan Maulana Zakaria, Maulana Ilyas. Dan bila saya ditanya tentang ayat Quran yang lebih masyhur, yang lebih tinggi, yang memimpin sesuatu masalah, ya, mereka jahil tentang tu. Bukan boleh kupas, langsung jahil. Contoh kita kata lemah kita iman, kita perlu keluar 3 hari, kita perlu kuatkan balik iman. Bila kuatkan iman kita, akan selesai masalah hidup kita. Tak perlu ada motivasi sedemikian. Tak perlu kita psychokan diri kita. Saya ini akan berjaya. Kalau saya ubah apa dalam diri saya, Allah akan ubah nasib. Itu bacaan ayat cara salah. Ayat Ar-Ra'd 11, kalau tak silap saya, ada gandungi mengubah diri. Dan dia bukan mengubah diri sendiri. Dia menyedari sesuatu dalam diri sendiri. Itu pada awal ayat tu tentang Allah tahu tentang apa dalam diri kamu. Awak cakap ke tak cakap, di sanalah hukum karma. Ada persamaan dalam ayat ini. Jadi dengan ini saya betulnya menarik orang yang terpengaruh agama Hindu, tak kisah siapa, untuk memasuki Islam. Tapi memasuki Islam dengan menghayati maksud ayat Quran. Jadi Arab tadi kata, Tuhan, Allah, dia hadir sekarang. Yang saya berucap ni, dia hadir sekarang. Tapi saya tak tahu bagaimana dia hadir. Saya tak boleh kaitkan kehadiran dia seperti mana saya kaitkan makhluk lain. Itu syirik. Okey? Dan disebut bahawa dia tahu apa dalam hati saya. Dia tahu apa dalam hati kita. Ya? Dan sama ada kamu beritahu, tak beritahu, Allah tahu dalam hati apa, dalam hati tuan-puan. Ini satu hukum atau rukun, boleh orang kata tasawuf kepada saya, rukun kebenaran. Yang anda mesti ada dalam diri anda. Tetapi anda tak perlu jadi gelabah. Anda tak perlu anxious. Anda tak perlu, orang lain tak sedar ni. Aku kena pukul orang lain. Mereka ni tak sedar ni ayat ni. Jadi Apek tak bertujuan berdakwah di sini atau bercakap sini dengan satu tanggapan atau sikap awak ni semua sesat ni. Awak tak sedar apa yang aku sedar. Itu amat salah. Kerana banyak ayat lain yang buat kita lagi sedar. Iaitu وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. Apa ni? Ya. Masalah duit ni ada ayat dia وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ. Saudara kau baca ayat ni, bukan saya jamin. Allah jamin masalah anda selesai.
Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka pintu baginya. Saya amalkan ayat tu. Amalkan bukan membaca. Amalkan ialah faham maksudnya, mendalaminya dan mengamalkan apa maksud ayat ini dalam hidup kamu. Benar-benar bertawakal kepada Allah. Menjauhi daripada perkara yang mensyirikkan Allah. Allah menjawab doa kita. Ini saja saya boleh beritahu secara ainul yakin kerana berlaku pada saya berkali-kali. Kalau saudara masih tak dapat, sila jumpa saya. Jumpa saya. Tak ada wang, jangan tak payah bawa apalah. Saya sediakan makanan lah. Puteri-puteri, semoga, okey, Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesan yang baik. Rabbana atina rezeki yang lancar dimini Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Masalah amin pun satu lah. Saya tak jumpa amin dalam Quran. Saya jumpa atina. Itu sebab saya jawab atina dengan ya rahmah. Jadi, kenapa saya amalkan demikian? Kerana saya benar-benar takut bercanggah daripada Allah. Bila Allah dah turunkan satu ayat dan diberi amaran, jangan bercanggah. Jangan ambil hadis-hadis lain. Saya amat teliti. Biar saya tak cakap apa, daripada tersilap cakap. Ya? Sekarang dah banyak tersebut. Ya? Terpaksa habiskan. Kerana saya tak mahu umat keliru. Saya tak mahu lama kemudian orang tonton balik video saya kata, oh ini mazhab baru ni. Oh ini yang benar. Tidak boleh. Saya percaya semua imam mazhab berkata demikian. Mereka amat berjaga. Nabi Muhammad SAW antara yang pertama sekali banyak berjaga. Bila ditanya apa maksud alif lam mim, dia kata wallahu alam. Ya? Dan dia tak mau tafsir. Bagaimana kita nak solu atas kamu ya Rasulullah? Dia kata seperti mana ayat ni sebut. Ya? Dan banyak ayat kita main anggap bila kita terbaca tafsir, kita ayalah tu. Contoh banyaklah. Dan tidak ada dalam Quran, kita pun kata ialah tu Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa. Itu saya selesaikan. Bila tak sebut tu amat senang diselesaikan. Tapi yang dah sebut, contoh bagaimana berpuasa, bagaimana solat. Kita ambil tafsiran yang di luar daripada Quran dan jadi masalah pada saya. Jadi saya ambil keterangan Buya Syakur, iaitu kita solat seperti mana semua mazhab tak boleh bercanggah. 5 waktu, cuma jangan paksa orang lain. Ya, itu saya ambil. Tapi sementara itu saya mengejar masa, terutama Ramadan ini, untuk cuba amalkan puasa sebenarnya. Itu hindar diri dan bercakap dengan manusia pun. Kerana puasa itu, dengan dikatakan Quran turun tu lebih bermaksud mentadabbur Quran dengan seriusnya, bermakna cuba khatam Quran itu 30 juzuk tu dalam 30 malam, bukan mengajar loteri dapat Lailatul Qadar, tapi min khair ri'al fi syar, lebih pada 1000 syarahan. Kamu akan dapat mengalahkan 1000 syarahan dalam diri anda. Ya? Kita dalam otak kita asyik bersyarah. Jadi syarru ada dua makna, satu bulat, satu syarahan. Dan saya lebih terima dari Dr. Hani Acan bahawa syarahan, bahawa Quran ini syarahan, Quran ini hujah. Dan ayat awal yang saya baca, zalikal kitab la raiba fi hudal muttaqin, semasa saya memeluk Islam, itulah kitab fil mahfuz, tidak syak dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan akhir pada susunan ayat itu, lazina kata fala min rabbihim muflihun wa min rabbihim yuqinun. Dia kata unzila kama unzila min qabli wa bil akhirati yuqinun ulaika lahu dammir wa rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah dapat hidayat daripada Tuhan mereka dan mereka mendapat kejayaan. Jadi ayat ni serius. Dan ayat ni memberi janji yang pantas, iaitu anda akan dapat apa yang disebut ayat ni, petunjuk yang seluasnya, rezeki, rahmat, takwa, kesempurnaan fitrah hidup, dan anda dapat kejayaan. Muflihun, bermakna you mesti successful. Tapi sekarang orang pergi cari amalan-amalan lain, amalan tokok tambah, lebih daripada yang wajib. Ya, termasuk tarikat. Saya cakap terus terang, saya ikut tarikat, tapi sekarang saya ambil pendirian, tidak berjaga-jaga dan mengikuti benda yang saya tak faham.
benda yang sebelum lagi faham. Dan saya hindar dari taklid. Dan saya ambil benda yang tak mau cari masalah. Kerana Quran suruh jangan cari masalah dengan orang. Okay? Bismillah. Contoh tadi soal rezeki. Bila saya baca ayat, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dia selesai masalah kamu. Orang kata baca ayat 1000 dinar. 1000 kali. Saya tak bukan baca 1000 kali, saya baca maksudnya. Dia selesai masalah kewangan saya cakap terus terang. Masalah sempitan hidup saya. Masalah rezeki saya. Masalah apa saya nak buat. Masalah apa saya nak pergi. Dengan terus. Ya. Jadi, kalau kita kata tak boleh, mana ada problem dengan ayat tu lah. Contoh lagi satu ayat saya selalu bangkit. Intan surah yang suruhkum. Wa yusabiq aqdamakum. Itu ayat sama dengan karma. Hukum karma. Nanti saya terangkan hukum karma. Siapa-siapa yang sesungguhnya membantu dalam urusan Allah, Allah bantu urusannya. Dan menguatkan kedudukannya. Jadi kalau awak lakukan sesuatu menurut amal soleh, seperti mana ayat Quran, amal soleh saya ambil tafsir, sekali lagi Dr. Hani Acan, iaitu amal soleh yang turut ayat Quran. Bukan amal soleh ikut pendeta. Dia kata baca sekian-sekian soleh lah ni. Selawat sekian-sekian soleh. Selagi tak jumpa dalam Quran, saya tak setuju ia amal soleh. Memberi makan kepada orang masakit, soleh. Menjaga anak yatim, soleh. Bukan asrama. Menjaga macam anak keluarga sendiri. Okey? Berkahwin, soleh. Bila mampu. Dan cara baiklah. Dan jangan paksa. Akhir balik. Di Kelantan, dia benarkan umur 15, 14, 13 berkahwin. Ditentang oleh liberalisme feminisme. Tapi kita pertahankan. Kreatif. Ya tak? Hijau. Hijau. Jadi, Allah kuatkan kedudukan kamu atas muka bumi. Saya dapati ini berlaku dalam diri saya. Bila saya meninggalkan agama lepas, meninggalkan keluarga kandung saya, meninggalkan keluarga angkat saya, Allah terus sambut. Hampir pada hari yang sama, saya dapat rezeki, saya dapat jaminan rezeki, saya dapat tempat duduk, saya tak perlu tipu, saya tak perlu isi borang, saya tak perlu merayu. Saya diberikan tempat. Kebetulan di Institut Dakwah Pekim dengan duit. Begitu cepat sehingga saya terkejut sendiri bahawa saya sangka saya akan musafir lah seluruh dunia. Akhir saya suruh musafir seluruh dunia. Tapi mula saya sangka bila saya murak langkah menuju Allah, Allah aku akan susah. Ya, saya sanggup susah. Macam 2-3 tahun lepas orang nak susahkan saya. Sekali lagi saya menyahut cabaran itu. Apakah ia kembali pada saya keadaan dulu masa saya mula masuk Islam? Yalah. Inilah kesusahannya saya menunggu-nunggu. Inilah mula perjalanan hidup saya. Saya sanggup susah. Saya sanggup masuk lubang kubur. Saya sanggup tanam sayur. Saya sanggup bela angsa yang lari. Cari balik. Saya sanggup berdepan dengan keadaan hidup macam orang asli. Tengok-tengok boleh keluar lah. Pergi Thailand ada menu rahmah dengan pokok bahagia. Ya. Jadi, maksud saya, Allah tak tinggalkan kamu. Allah sebut dalam Bible yang saya ingat dan juga dalam Quran. La khawfun alaihim wa lahum yazanun, dan juga tidak menjauhi anda. Tidak biarkan anda. Allah does not abandon you. Kisah Sarah di gurun pasir masa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Sarah radhiyallahu anha ke gurun pasir, tinggalkan dia dengan Ismail, anak dia Ismail. Lalu dia kata Allah dah tinggalkanku. Mana ayah ni anak, aku cuba fikir anak itu tengah menangis. Oh, suka drama, okey buat drama. Anak menangis ni. Macam mana ni? Cuba ubah ayat anak kamu sendiri pergi gurun pasir. Bukan tengah Kuala Lumpur. Lagi susah tengah Kuala Lumpur, gurun pasir ni Allah tetap ada. Kosong lah. Dia tinggalkan dia. Dan malaikat Jibril datang kata, sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Ini mesti diamati dengan sesungguhnya. Ramai kita rasa Tuhan tinggalkan kita. KWSP mana? Menu Rahmah mana? Anak Ibrahim mana? Itu salah. Saya tak pernah pun minta semua tu. Lebih lagi KWSP saya sudah ambil keluar semua. Saya dah cukup umur kan. Jadi, itu ayat saya ingat. Dan itulah karma. Karma bermakna bila kita buat sesuatu,
efek dia terus. Ada orang kata, bila buat sesuatu, nanti akhirnya besok awak kena balik. Atau nanti setahun, atau besok awak kena balik. Itu karma. Dulu awak pukul saya, semalam awak pukul saya kan, hari ini orang pukul awak balik. Itu karma. Tidak. Awak dengar tafsiran daripada orang Hindu yoga sendiri, Sadhguru ke, Alan Watts ke, orang yang contemporary mendalami soal Hindu, faham Hindu yoga termasuk Kristian. Ada yang mendalami Islam sedikit, tapi saya kecewa mereka tak mendalami Islam bersungguh macam Apek. Saya mendalami semua, terutama Islam, yoga pun saya mendalami. Saya pun pernah pergi bertapa, cara Vipassana di Australia, Sydney, masa musim sejuk Sydney. Selama 10 hari menakjubkan, tak bercakap selama 9 hari. Mungkin itu katakan saum yang sebenarnya tak bercakap. Mereka tak makan benda daging. Mereka pun berpuasa separuh. Tak ada garam sangat, tak ada lada hitam. Dan bagus. Dan Buya Syakur menganjurkan bertapa. Dia kata Nabi bertapa. Buddha bertapa. Itu Buya Syakur. Jadi nampak ada persamaan. Jadi apa yang saya nak cakap tadi ialah bila amalan Buddha ni, karma ni, menjaga diri ni, roh ni, dia menghampiri dengan ketuhanan, cuma mereka tidak ada ilmu hakikat daripada Quran. Ya? Jadi, tapi kita ada. Jadi dalam tasawuf diajar istilah, mendalami istilah-istilah tasawuf. Ya? Tapi ada pendapat, dan juga saya rasa ada kebetulan, ya, tasawuf ini berasal daripada Hindu. Ada orang kata. Itu sebab menakutkan untuk orang meninggalkan. Tapi ada juga sejarah dengan salah silanya bahawa tarikat-tarikat ini menjadi pejuang-pejuang Islam yang berkurun-kurun. Ya? Sanusia utara Libya, Umar Mokhtar, Imam Mahdi Sudan lawan dan Nigeria lawan penjajah Perancis, Naqshbandia sampai kepada Siberia, pada Rusia tu mempertahankan Islam sampai sekarang, ya, di Turki, ya, Rumi sebagainya, dan juga di Nusantara ini. Tapi tarikat yang saya ikut ni tidak pergi berkarut marut benda perang terbang, okey, dan dia pergi lebih pada benda epistemologi, maksud yang halus. Kitab The Meaning of Man, Sidi Ali Jamal, dan mengenai nama-nama Allah. Ya, mereka mendalami kehalusannya nama Allah bagi roh ini masuk makam yang lebih mendalam. Ya, atau nak kata nirvana, fana fila, itu persamaan dengan nirvana. Fana fila mana dia suluk sehingga dia hilang dalam Allah. Dia sedar dirinya tiada. Allah itu ahad. Ini adalah doktrin, bukan dogma. Doktrin dalam tarikat suluk. Ada di sini. Pergi Ululangan ada. Tapi saya dapati doktrin ini ada kesucian dia. Kerana dia tulis, saya tengok dalam Naqshbandi tulis, di Ululangan saya jumpa almarhum Ustaz Syekh Mahmud apa, yang masyhur tempat tu, ada perkampungan dia. Ditulis sana, kalau kamu harap sakinah pun tidak dibenarkan bersuluk. Ini satu fahaman atau falsafah amat tinggi. Itu kita beramal sesuatu dan juga sahum, dikatakan puasa, tapi saya nak ambil tafsir selepas semalam saya mendalami daripada satu penerangan bahawa sahum ini lebih tinggi daripada menghindari dan makan minum. Dia menghindari daripada makhluk. Dia berasingan dengan Allah. Dia suluk dengan Allah. Dan bulan Ramadan itu yang turun Al-Quran itu, masa Nabi betapa itu kepada saya, itu satu sunnah yang tinggi. Dan saya nak cuba mengamalkan, cuba. Dan tak ada salah. Tak ada siapa akan marah apik kalau saya bersuluk waktu Ramadan. Saya bersorangan. Atau saya cari guru macam Hirok. Atau saya mengurung diri saya dalam rumah ini. Tak mahu ada tetamu. Tapi menyebutkan diri saya dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran, memohonkan Allah, memberikan ilmu. Tak ada salah. Nanti orang kata gila. Nanti lepas sebulan pergi cek. Okey dah apik ni. Nampak bercahaya. Ada orang kata nampak bercahaya. Ada orang kata mimpi jumpa apik dan sebagainya. Jadi kepada saya benda-benda ni mengarut. Kepada saya lah.
Walaupun betul, tapi mengarutlah kerana tidak ada natijah darinya, tidak ada kebaikan darinya. Dia balik pada makhluk juga. Awak sampai pada fanafila, awak berjumpa Allah, awak hilang. Lepas tu bakobila, itu keluar kembali, balik pada biasa dan siuman. Itu lagi bagus. Dan dapat hikmah dari Allah. Ya? Al-hikmah dari Quran ini. Dan tidak boleh daripada hadis-hadis. Macam saya balik pada yang tabligh tadi, banyak hadis-hadis dimansuhkan. Kalau ada pun dimansuhkan oleh Quran itu sendiri. Amalan paling tinggi ialah amalan dianjur oleh Al-Quran sendiri. Tidak ada lebih tinggi daripada wahyu Allah yang paling sahih, yang tidak boleh dilalui fikiran manusia. Tapi tiba-tiba sudah tidak diambil, itu menjadi masalah saya. Okey, saya nak balik pada tajuk reinkarnasi dan karma. So, karma tadi dah diterangkan. Karma ini satu mengenai roh kita yang berlaku serta-merta. Kadang-kadang kita niat benda jahat, terus dapat sakit. Ini saya dapat rasa. Jadi sebenarnya antara guru saya, dia beritahu demam itu ialah bila kita tak terjaga. Tak menjaga diri. Roh diri. Ya? Niat nak buat sesuatu yang maksiat. Niat nak buat sesuatu yang di luar lah fitrah manusia. Naluri manusia. Mengambil hak orang. Dia ganggu roh tu terus. Dia tak boleh lari. Jadi itu karma. Bermakna you tak boleh kata, aku tak bukan agama Islam. Aku bukan agama Hindu. Aku etis. Aku percaya sapu itu wang, hak saya lah. Ada. Dia ada efek. Saya curi itu barang. Dan saya dapati banyak pencuri dari kalangan orang kita juga. Tapi bila curi satu barang, awak ambil satu barang, orang tak ada nampak. Tapi dia ada kesan pada roh tu serta-merta. Dia ada, dia conscious. Ada yang tak boleh tidur malam, dia bunuh orang. Ni banyak tentera yang berjuang, mereka banyak cerita, mereka balik memang jadi gila. Jadi saya tak pernah lah pergi bunuh orang, bunuh binatang pun jarang. Kita bunuh semua pun kita boleh fobia, boleh trauma. Nampak kucing mati pun kita trauma. Nampak ular. Jadi bila bunuh satu jiwa manusia yang lain, kita tembak pun dari jauh, kita tengok dia mati, dia ada kesan pada kita. Saya tengok orang sembelih lembu pun, bila tengok darah tak biasa, saya tengok lahiran anak pertama saya, bila nampak darah tu, memang ada kesan. Padahal akal saya kata tak ada benda. Saya kena saksikan, beri sokongan moral kepada kaum ibu. Tapi lepas tu saya pitam. Bukan pitam, darah turun. Dan orang tengok, awak baik duduk, bagi Ovaltine, bagi minum-minum. Maksud saya, dia ada kesan atas kita. Kalau kita lakukan sesuatu, langgar adab misalnya, terutama kepada Allah. Jadi fitrah tu Allah dah letak dalam diri kita, kita tak boleh lari. Kita Abdullah, kita hamba Allah. Jadi katakan saya buat sesuatu yang saya ambil bukan hak saya. Bukan saya minta maaf. Maaf tapi awak tahu awak ambil hak dia. Awak tahu awak menipu dia. Halalkan dia, tapi awak tahu awak menindas dia. Ini kena jaga. Dia ada kesan pada roh kita. Kepada saya terasa hampir serta-merta lah. Kalau tidak, mana jiwa saya terhijab. Tak rasa pun. You tengok, you tak terasa ke you tengok keadaan tu? 2 hari lepas saya tengok orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Terlanggar, lari satu bas. Mati terus kat tempat kejadian, motosikal didengkil. Orang ramai tengok, ambulans ada, polis datang, kita tanya orang siapa nampak, apa jadi, ambil gambar. Tapi bagi roh saya, dia satu isyarat. Faham tak? Mungkin awak tengok, apa ni berlaku ni? Oh, ada gempa bumi ya. Oh, apa ni? Ada pandemik ke? Tapi bagi diri saya, dia isyarat antara saya dengan Allah. Faham tak? Antara anda dengan Allah. Tuhan kamu sendiri. Saya dan Tuhan saya sendiri. Tuhan yang sama, tapi mesej bagi saya sendiri. Iaitu Tuhan nak ingatkan saya. Nombor motosikal dia, saya terkejut hampir sama. Dan nombor kereta saya, dia lari nombor 3 saja. Yang akhir. Jadi saya pandang, kepada orang, dia akan kata ada alamat, ada isyarat. Saya tak ambil itu juga. Saya ambil dia isyarat lebih tinggi, lebih dalam. Lebih rohawi. Macam mana? Iaitu, dia ingatkan saya juga secara umum. Sentiasa ingatlah mati. Sentiasa bersedihlah kembali.
Itu saja. Saya tak ambil lebih itu kerana antara ajaran tasawuf dan ajaran Islam kalau saya lah, kamu mesti terus hidup. Kalau kiamat depan kamu pun, kamu ada benih pokok kelapa dalam tangan pun, kamu tak pergi tanam, bukan kelapa saja, tanam benih itu, pokok bahagia mungkin. Jadi bermaksud saya, kepada saya, kita kena ada keseimbangan. Saya belajar dalam tasawuf pun. Awak nak suluk, aku nak Allah, aku nak Allah sekarang. Kita pernah jumpa orang begitu dalam tarikat saya, dan guru sufi saya amat menentang drama demikian. Dan amat terjaga daripada nafsu demikian. Dan amat dimarahi oleh Syekh Sufi saya. Kalau seorang itu kata, aku nak Allah sekarang. Tidak dibenarkan mendekati. Tidak dibenarkan suluk. Sesiapa yang minta, saya nak suluk ni sekarang. Saya nak kembali kepada Allah. Tidak akan dibenarkan oleh tarikat saya. Dia mesti dalam keadaan siuman. Dia mesti dalam keadaan yang Syekh itu sendiri beritahu. Awak bersedia untuk suluk. Dipanggil. Begitu. Bukan awak pergi sana dan kata, bila lagi Syekh? Bila lagi? Aku dah siap ni, pedang kat tangan ni, bila lagi? Antara guru saya dah beritahu, tugas guru ialah untuk menahan murid. Bukan untuk menggalakkan murid. Ni awak boleh terbang ni sikit lagi. Tak. Tugas guru ialah untuk beritahu murid, sabar, jangan cuba terbang. Balik kepada badan anda. Macam tu. Hold you back. Jadi kita dalam gerakan tarikat saya pengalaman saya ialah sentiasa siuman, waras. Sentiasa mendengar, taat, ikut arahan dan keadaan menghidupkan muamalah. Madinah. Ya? Bukan keadaan, ada yang saya tengok, ada satu dua macam ni, ini memang dipecat daripada tarikat saya. Dikeluarkan. Dia macam ni lah bahaya. Macam orang gila. Gila nama Allah. Kisah Samsyid At-Tabriz. Gila nama Allah. Dilindungi Allah. Orang gila dalam Allah dilindungi Allah. Tapi dalam syariat kita tak boleh dampingi dia. Kerana kita pun azan turut gila. Ada yang macam tu. Dia hidup. Adalah kita. Jadi itu saya beritahu kerana supaya bila berlaku keadaan macam ni kita jangan terkejut. Jangan kita terkejut keadaan kita. Apik dah lalu yang Apik kata menangis-nangis. Ada yang menangis. Oh, aku dah sampai ni Allah. Aduh, dia satu memori datang balik. Saya dah lalui itu, saya dah habis menangis lah. Saya dah habis menangis dalam keadaan tu. Saya dah sedar balik dan banyak benda yang saya masih tengah sedar. Masih benda saya tengah belajar. Okey, teori reinkarnasi. Reinkarnasi ni percaya bahawa kita mati, dengar baik-baik ya, kita mati, kita hidup balik dalam tubuh badan bayi yang baru. Ini mentega terbang punya cerita. Jadi dia jadi ramah-ramah. Jadi ada orang dia boleh baca tapak tangan anda dan beritahu awak dulu sebagai apa. Ada yang beritahu saya dulu sebagai perempuan. Ada 2 suami. Tidak bahagia. Ini seorang. Nanti saya tulis dalam buku saya lah. Saya nak kata percaya tak percaya. Saya tak guna percaya. Pernah saya kadang-kadang kita jalan kaki ada seorang sing. Encik, lu punya muka ada nasib baik. Lu ada itu aura lah. You hari ini lu akan nasib baik. Dia mau wang lah. Dia nak baca lima tapak tangan. Saya kata nasib semua di tangan Tuhan dan saya ikut nasib yang diberi Tuhan. Encik, lu tak mau kah? Ada lagi nasib. Saya tak mau. Katakan itu bukan Bengali. Bukan. Itu guruji, bukan semua guruji. Maknanya mereka, itu kerja mereka lah. Ada juga yang beragama Islam, ada yang orang Melayu, ada yang Cina. Kebetulan ni Bengali. Nampak Bengali, dah 2 kali lah. Tersempat tengah jalan, dia kata, Encik, you very good lah. Dia boleh beritahu nama you, dia boleh beritahu mak you, dia boleh beritahu haji jadi you. Jangan terpengaruh. Dia boleh beritahu kekasihku. Siapa saya akan kahwin? Saya tak akan terpengaruh. Kenapa? Kerana hati saya sudah berpaut kepada takdir Allah. Saya serah kepada takdir Allah. Dan saya tak terima selain dari takdir Allah. Kalau Allah takdirkan saya pergi tempat yang tak baik, saya terima tak baik. Dia ada hikmahnya dan saya berserah kepada Allah. Dan dia ada hikmah lebih mendalam. Bahawa bila saya menyerah kepada Allah, Allah akan tidak mungkin janjinya berikan saya kebaikan akhirnya. Okey? Jadi kalau you beritahu saya, you buat ini, lu ikut jangan kanan, lu jangan pergi kiri, itu ada sial. Saya
tak akan dengar itu. Saya buat keputusan berdasarkan kita syariat. Ikut yang zahir. Lu jangan kasih itu wang, nanti dia tipu sama lu. Kalau saya rasa itu sedekah, saya niat sedekah. Ya? Tetapi kalau saya dapati amaran tu benar, dia ini main kutip duit saja, saya akan nasihati dia lah, saudara. So nak makan, saya bagi makan. Tapi duit ni tak maulah. Awak buat apa dengan duit-duit ni semua? Kutip beribu-ribu. Ya? Jadi, dan juga banyak kali dalam hidup saya, bila saya ambil jalan kiri, jalan yang nampak sial, jalan yang merugikan saya, ada hikmah di belakang itu. Ya, ada hikmah di belakang itu. Tapi maksud saya, dia tak terkeluar syariat. Dia masih dalam lindungan syariat. Jangan buat benda-benda langgar syariat. Itu sebab kisah, kata Nabi Khidir bunuh budak itu, saya sangsi tentang kisah tu. Dan tafsir Dr. Hani Achan, dia kata, kalau Nabi Khidir pun bukan Nabi Khidir yang bunuh, ibu bapa yang bunuh. Dan dia tafsir balik bahasa Arab dia. Jadi saya husnuzon. Dan saya masih pegang pada syariat Allah. Kita tak boleh bunuh sesiapa pun. Hanya Allah boleh. Itu sebab hukum rejam sampai mati itu tidak ada dalam Quran. Tapi ada dalam Alkitab. Saya percaya dia disalah tafsir dalam Alkitab Torah. Direjam wanita berzina itu. Jadi Allah kembalikan pada hukum sebat. 200 sebat ke apa. Tapi ada ulama kata ini ayat yang dinasak. Telah dihilangkan dalam Quran. Ayat rejam. Jadi sekarang hukum orang berzina direjam dengan batu. Di Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan, beberapa tempat. Dan orang Islam fahami hudud begitu. Jadi maksud saya, kena kaji semula. Dengan keterangan yang saya berikan tadi, kalau salah saya sanggup dibetulkan. Ya? Jadi ini agak bahaya. Siapa yang sanggup dibetulkan? Takut Apek sanggup. Yang ikut Apek tak sanggup. Itu sebab saya minta jangan ikut Apek. Dengar, jangan percaya. Sendiri, siasat. Okay? Jadi reincarnation ini, saya nak akhirnya reincarnation. Kepada saya penting fahaman ini kepada Hindu dan juga beberapa etis. Begini fahaman dia. Bila kita mati, kalau kita berlaku baik, kita hidup balik dengan keadaan lebih baik. Lepas tu kita mati, kalau kita buat jahat, kita hidup dengan keadaan lebih tak baik, sehingga you boleh jadi binatang. You jadi mungkin binatang lembu untuk beri hikmat kepada manusia. Lepas tu you hidup balik, kasta rendah, orang miskin. Okey. Dikatakan hidup mati kembali 72 kali. Apa salah sih ada 72, 71? Hindu, kita Islam ada 73, jalan satu saja yang pergi syurga 70 itu sesat. Mungkin teori reinkarnasi. Mungkin, saya kata nampak persamaan 72. Jadi saya ada seorang kawan Hindu yang selalu bertapa dan dia nak sampai makam ke 73. Dia kata dia dah sampai 72 ke 3. Penting ke? Dia dah 71 dah. Dia kata lagi satu hidup balik dia akan sampai Nirvana. Nama Suresh. Orang jalan. Ada dia. Kecil aja pada dia. Orang genius. Dia hacker yang genius. Saya banyak bantu saya masa saya buat perisian. Jadi Suresh ni beritahu saya, dia setiap pagi dia bertapa. Cuma saya sukalah dia dan saya banyak berdebat dia kerana saya nak bawa dia pada falsafah Islam. Saya nak bawa dia kepada falsafah reincarnation ni secara Islam. Betul lah. Saya tak akan pergi sana. Kalau tidak, saya dah tahu semua teori ni. Kalau saya percaya teori itu, saya tak masuk Islam. Tapi saya masuk Islam kerana saya percaya metafizika paling tinggi ialah dalam Al-Quran. Okay? So, tapi reincarnation ni, kebenaran kepada Hindu ialah Allah berlaku adil. Ini tafsiran saya lah. Mereka tak sebut adil. Mereka kata awak perlu dilalui 70 kali hidup. Separuh kali sebagai lelaki, separuh kali sebagai perempuan. Separuh sebagai kaya, separuh sebagai miskin, separuh sebagai cacat, separuh sebagai sempurna, separuh sebagai handsome, separuh sebagai hodoh. Awak tengok dalam manusia, semua jenis paruh-paruh ada. Jadi Allah nak berlaku adil, takkan dia lahirkan awak anak raja, kaya, handsome, banyak bini semua macam raja utara kita ni, raja Thailand. Lepas tu diadili. Tak adil lah kerana dia akan kata awak bagi aku hidup senang sehingga saya apa, lalai, zalim. Tak adil lah. Sepatutnya awak bagi saya hidup macam pengemis. Macam orang miskin baru saya rendah diri. Saya sopan santun, budi bahasa. Awak bagi saya hidup macam gomen, jadi pengarah semua itu. Saya berlaku zalim bagi cucuk semua orang. Zalimlah engkau. Allah tak zalim. Jadi teori reinkarnasi ialah dihidupkan kamu 72 kali. Sehingga akhirnya kalau kamu tak sampailah neraka lah kamu.
Baru adil tak? Ada yang mati sebagai budak. Mana boleh adil? Allah, kenapa Allah tak matikan saya sebagai budak? Ini perdebatan antara Imam Ghazali dengan ahli falsafah. Dia kata tak rasional. Awak tak boleh guna akal terhadap Allah. Betul dan salah. Kerana kepada saya, sekarang awak hidup. Bila anak awak mati, awak merungut-rungut kan? Awak tak rasa pun dia masuk syurga dan bagi minum air. Hadislah di padang mahsyar kepada ibu bapa. Aku nak saman kerajaan ini. Dia matikan anak saya. Ini sebab banyak keluarga orang Islam kita tak saman kerajaan. Baik hati. Tak apalah. Tak di tangan Allah. Ajar tangan Allah. Tapi Allah akan hisap juga cara dia mati. Siapa yang matikan dia? Memang dia di tangan Allah. Tapi tangan orang lain yang mematikan dia secara sedar atau lalai akan juga dihisap. Bahawa kamu melakukan apa nas dia? Kena cari nas dia lah. Menyusahkan orang. Kena cari nas. Jadi, itu teori reincarnation bukan kata pengaruh saya berfikir dalam. Bagaimana nak sebut Allah adil? Kalau dibagi Cina Pek ni dulu, jasa ada hidup susah. Boleh kata Allah bagi keadilan kepada saya lah. Kerana saya dulu susah, saya kena dera fizikal dan mental. Sehingga saya nak membunuh diri. Akhirnya Allah berikan saya hidayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian saya dapat berbagai rezeki tanpa minta. Dengan berdoa, saya dapat tengok dunia. Saya imbas kembali nyawa saya yang panjang dan saya buat kesimpulan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Semua yang kesilapan saya membawa malapetaka atas hidup saya kerana kesalahan saya. Tetapi saya rasa kesalahan paling besar kepada saya sekarang ialah tidak mau belajar. Kadang-kadang saya rasa habiskan masa saya tonton tek-tok, tidak tonton lebih saluran beragama yang membawa ilmu. Jadi sekarang saya banyak mengikuti saluran-saluran. Cuma saya bernasib baik iaitu dia beraliran Inggeris. Beraliran Inggeris cukup banyak bahan. Dr. Hani Achan, bahasa Inggeris. Mufti Abu Lai, bahasa Inggeris. Syekh Hamzah Yusof, bahasa Inggeris. Ahmad Didat, bahasa Inggeris. Guru, bahasa Inggeris. Zakir Naik, bahasa Inggeris. Bagi orang berbahasa Melayu, mungkin tersekat, tapi saya akan cuba terjemahkan. Saya akan cuba terjemahkan kepada bahasa Melayu. Ada siapa? Bahasa Melayu. Untuk manfaat orang kita. Dan tapi hari ini Google Translate boleh menterjemahkan. Dan hampir amat baik. Jadi, sekarang saya masuk era untuk mengkaji semula tafsiran dan terjemahan Al-Quran. Kerana saya dapati memang ada bukti bahawa banyak terjemahan itu memang ikut satu hala saja. Ada makna lebih mendalam, tidak diberitahu. Macam saya bagi contoh yang senang, Zalika kitab. Bukan ini kitab, tapi itu kitab. Ini contoh kecil tak ada masalah sangat, tapi mendalam. Kerana Quran ni kalamul, baru kata Qawim, itu, bukan ini. Kalau ini, Quran ini, dia ciptaan. Jadi orang confused. Rasa macam ada sakti Quran ni, tak ada. Musyaf ni tak ada apa. Yang fihlul mahfuz. Dia sebab, Zalika, bukan hadhihi kitab. Hadhihi kitab ni, aku boleh ubah, inilah kitab. Tak boleh. Awak mesti cari orang yang hafal daripada guru sampai Rasulullah, sampai Jibril alaihissalam, sampai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya fahami dalam salah silah lah. Ada praktiknya, tapi ada tasawufnya, ada kebenarannya. Jadi, teori reinkarnasi dan karma ini menarik dalam Hindu, tapi sekali lagi kita tengok Hindu penuh dengan ritual. Dan sekarang saya pergi kuil Hindu, Batu Cape lah, saya tengok mereka baca-baca, saya perhati saja. Perhati, mereka ambil itu abu, saya tengok itu sami, saya cuba nak tengok berapa duit dia dapat. Saya tengok mereka pecahkan kelapa, saya cuba tanya apa maksud ni, kerana saya nak ambil simbolismenya. Dan juga saya nak faham, nak bezakan antara ritual dengan hakikat mereka. Dan cari persamaan kerana setiap kaum, setiap zaman diturunkan pemberi amaran. Nabi. Ya? Dan orang salah erti Nabi ni. Bila saya sebut Muhammad, orang kata kena sebut Nabi Muhammad. Kalau saya sebut Postman Muhammad, kerana kepada saya
Rasul, postman, penyampai, messenger. Ini terjemahan, tapi you tahu tak, awak kerja apa? Saya messenger. Mana awak penghantar lah. Dia penghantar. Tapi bila orang kata the messenger, kan aku dah the postman. Ada cerita the postman. Ada satu cerita Kevin Costner. Jadi bila kita cuba faham cara fitrahnya, yang aslinya, kepada saya lebih rapat kepada kebenaran. Tapi bagi orang dah taksub kepada ritual, dogma. Dia bukan doktrin lagi, dia jadi dogma. Dogma mana? Awak jangan soal. Tapi dalam Quran tidak dogmatik. Dalam Quran kita baca, dia bukan sesuatu yang garang, yang Allah kata, awak semua, aku humbang kamu masuk neraka. Awak semua sujud kepada saya. Bagi ini, bagi itu. Kasih makan. Tapi Allah sebaliknya, kami tak perlu makan. Kami tak perlu korban anda. Kami, sebenarnya ada satu yang masyhur, siapa tu, yang dari Penang tu. Torture orang, dia kata, kita sembahyang ni, Allah, Tuhan perlukah sembahyang kita? Allah perlukah kita disembah? Betul juga. Itu sebab saya kata, ayat yang sebenarnya bukan sembah. Taat, sujud, sajadah lebih tepat. Mana memperakui, naik saksi lebih tepat. Tapi sekarang kita sembahyang, dia, kepada saya nampak macam sama dengan topekong. Ada topekong hanya istilah saja, ada warna merah saja. Tunggu, aduh, Allahu Akbar. Kalau orang pagi tu, orang nak ziarah, tiba-tiba Alhamdulillah bawa rezeki ya. Waktu subuh pula. Ya, jadi mana saya tadi ya? Kalau lupa lah apa yang saya nak tanya bawa. Tentang jadi kepada saya, ia satu perjalanan yang amat menarik, perjalanan spiritual saya. Saya boleh katalah dalam diri saya ini ada keseorangan. Walaupun saya ada keluarga, ada ibu bapa. Kerana saya rasa terasing, saya rasa lonely. Saya rasa saya pernah berkahwin, saya ada anak, saya ada keluarga yang bahagia. Tapi saya rasa terasing, saya rasa lonely. Saya rasa keseorangan itu. Dan saya cari dari kebenaran, saya cari dari orang, saya cari dari kawan. Tapi akhirnya tak ada kebahagiaan. Maksud saya, ini soal perjalanan spiritual. Ya, spiritual untuk mencari siapa aku sebenarnya. Apa tujuan Tuhan. Ya. Dan Quranlah artifak atau perkara yang saya boleh capai Tuhan. Faham tak? Agama lain tak ada Quran. Agama lain tak ada kitab ini yang you boleh, bukan boleh pegang dia filmu mahfuz, tapi you boleh pegang musyaf dia, you cuba mendalaminya, dia ada makna metafizika yang dalam, dikatakan amat tepat. Tidak ada satu huruf dalam Quran dikatakan salah. Semua dia punya makna benda mendalam. Macam benang putih dan benang hitam. Akhirnya saya dapat seorang tafsir semalam. Dia bukan siang dan malam. Kalau siang malam, Allah akan sebut siang dan malam. Betul juga. Kerana Allah sebut sehingga terang benang putih dari benang hitam. Jadi dia kata, tadabbur Quran sehingga kamu nampak cahaya kebenaran. Makna dia ada makna. Orang kata ada 6 makna. Terimalah 6 makna tu. Siang malam, benda fizikal. Ini, on lah lampu. Tapi masih tak nampak lagi. Tapi cahaya, orang kata cahaya. Cahaya dalam diri kita ini, mestilah lebih besar. Ya? Cahaya dalam diri kita, ini Al-Quran ni. Kerana Al-Quran ini, itu sebab saya amat tertarik bertasawuf semasa jadi Muslim. Dan saya dapati umat lain agak tasawuf lah, dia ekstra lah. Dan dia ada yang kata bahaya lah, kita tak mampu lah. Tapi saya pergi mendalami kerana, kalau tidak kerana tasawuf kepada saya macam tak erti Islam ni. Tak ada maksud, tak ada berguna, tak ada makna lebih. Dia hanya macam satu kelapa, tempurung kelapa, macam satu sabut kelapa yang terapung. Air dia tak ada, isi dia tak ada. Dia tak boleh beranak lagi. Ya? Kalau saya Islam ni mesti ada satu makna yang mendalam. Dia bukan untuk, okeylah, sah ke Ustaz? Sah ke saya buat ni, sembelih ni? Sah ke saya solat ni? Saya tengok solat begitu, dia ritualistik. Saya bukan menentang ritual, bermakna kalau hanya tinggal ritual, dia kosong. Jadi di samping saya mengamalkan ritual kepada saya, kalau saya Buddha, saya akan berpuasa
berpuasa sepanjang hari, tak ada masalah bagi saya. Alhamdulillah. Saya pun hampir berpuasa pun dengan diet keto. Saya makan sekali sehari, cuba. Dan bulan puasa lebih khusus. Ya. Tapi dalam hati saya tak anggap ritual inilah akhirnya. Saya dah laku ritual ni, saya akan dimasukkan dalam syurga Allah. Walaupun saya tak faham syurga Allah lagi. Ya. Dan banyakkan kita, saya tak boleh terima fahaman syurga daripada Kristian. Saya nak mengamati balik ayat-ayatnya. Ya. Jadi, kepada saya, perjalanan ini amat mengasyikkan dan amat penting. Dan saya banyak lalai. Saya banyak buang masa. Itu sebab, dengan ada internet, saya percayalah untuk diri saya. The universe is you. Tak ada orang lain. Ini semua waham, ilusi, halusinasi. Ya. Jangan takut apa-apa. Internet, Google adalah malam ya'lam. Alamal insan nabi qalam, alamal insan malam ya'lam. Dan bila Adam diajar nama-nama semua perkara, akulah yang belajar semua nama perkara. Tapi sejak aku lahir. Itu sebab saya cakap tak perlu pergi sekolah. Ajarlah anak kamu nama-nama. Allah akan ajar Adam nama-nama. Awak bapa, ajarlah dia nama-nama. Dan cukup. Tak ada sebut universiti madrasah. Tafiz, tak ada. Saya cuba pada anak saya. Saya akan buat lagi. Kalau tak ada anak, orang bagi anak angkat, saya akan buat lagi. Ajar dia nama-nama. Dan jadi sekarang mungkin orang tertanya, sesat ke benda ni? Cara pemikiran Apek ni sesat ke? Boleh menyesatkan ke? Jadi mereka akan test saya ikut syariat. Saya boleh jawab semua soalan syariat. Saya ikut mazhab mana? Maliki. Anggap solat berapa kali? 5 kali. Mana nasnya? Kalau dia tanya saya nasnya, saya tanya dia balik mana nasnya. Tapi bukan, saya ambil taklid. Taklid Buya Syakur. Itu saja. Ada benda saya rasa kita taklid. Macam kita lintas jalan. Kita taklid sebenarnya. Tengok lampu merah, berhenti. Lampu hijau, kita jalan. Tengok kiri, tengok kanan. Tapi kalau kita fikir betul-betul, kita takkan terlintas. Nanti bas melayang begitu, nanti ada orang langgar lampu merah, nanti saya terpelanting, saya mati. Awak tak akan keluar dari rumah pakai pelitup, pakai cawat ini, nanti tersentuh ni semua akan berlaku. Tetapi kenapa makan gula tak ada SOP? Kenapa laju tak akan kena SOP 5 km sejam? Nampak tak? Jadi over analysis, paralysis. Ya? So ada benda saya taklid. Ambil air semayang, ambil air telinga ke tidak kan, saya taklid saja. Saya sapu juga. Dan saya tahu dia sunat. Doa kunut saya tak lakukan, orang mazhab Maliki tak lakukan. Letak tangan lurus. Kalau ada ramai orang tengok, saya pegang aja lah cara Muawiyah habis cerita. Saya tak, kerana kita hidup ni, kita belajar dalam tasawuf juga, dalam Zen, Buddha juga, Taoisme juga. Jangan kita terganggu dengan orang, berdrama dengan orang, diganggui orang dan mengganggu orang. Dan bergaduh sakan saja. Kalau saya lalui hidup saya, asyik bergaduh dengan orang, something is wrong. Lepas ini, kalau ada orang troll kan, dia cakap ni kan, saya cuba jawab kalau dia bertanya. Kalau saya tengok dia main-main, saya diam saja. Jangan bagi syaitan masuk mencelah. Kan perjalanan hidup kita pendek. Kita akan mati anytime. Ya? Mungkin hari ini. Kita mesti beriman dengan itu. Jangan kita kata, aku hidup lagi hari ini. Tak boleh. Bersedia untuk mati, kita kata, adalah hidup kita adalah daripada Allah. Rahmat Allah, ihsan Allah. Jangan ada apa-apa sangka dikaitkan Allah dengan aku boleh, aku akan balas dendam. Tak boleh. Roh aku di tangan Allah. Dia nak matikan aku sekarang juga, aku mesti bersedia. Tengah live ni dia matikan aku juga, yang terkejut. Mesti saya sedia, saya terima. Dan jangan dalam hati saya selain itu. Dan dalam hati saya rasa tak adalah, aku dah buat appointment lah dengan orang ni. Tak boleh. Kita sentiasa alas dengan insya-Allah. Tapi banyak orang alas secara doktrin. Taklid. Kalau saya itu tidak taklid. Itu kena sesungguhnya. Benar lain taklid. Macam mana ni? Awak nak kahwin ni ada kerja tak? Saya cari lah kerja. Tapi dia tak jadi igawan saya. Itu sebab Syekh Sufi saya bagi satu tunjuk ajar. Pendek saja, 2-3 ayat. Atau satu ayat saja yang saya pegang. Yang saya selalu cerita dalam live saya, iaitu jangan layan nafsu. Awak layan, dia akan lebih besar. Awak sentiasa dalam hakikat Allah. Inilah karma ni. Ini bukan reincarnation lagi. Ini sudah fana filah. Sudah dalam Allah.
Awak sentiasa dengan hakikat Allah. Awak hanya concern dengan Allah. Awak hanya zikir Allah. Awak hanya ingat Allah. Hanya muqarabah. Hanya musyahadah. Menyamahati Allah. Macam rumah mati tu. Tak boleh dikaitkan dan jadi awak kosong. Ya, kosong jiwa kamu. Dan kalau ada apa ganggu kamu, kamu kembali kepada Allah. Gunakan syariat. Itu perempuan tu, alamak, dia single lagi lah. Asyik mengacau aku. Awak lama dia terus, dia terima, selesai. Dia tolak, selesai. Tak ada drama lagi. Ada orang buat begitu, saya pun buat begitu. Cara saya nikah, saya temui isteri saya begitu. Dia cantik sungguh, saya pergi gila jatuh cinta dengan dia. Buat apa? Dah pernah lukai hatiku berapa kali. Saya jumpa, saya terus melamar lah. Pergi keluar sekali. Lepas kata, kalau orang nak kahwin dengan awak, apa dia lakukan? Tanya mak awak ke awak? Oh, dia dah tahu dah. Budak ni dah gatai lah. Dia dah gatai fitrah kan. Besok dia telefon, dia kata, saya nak kawan saja. Jadi saya putuskan semua hubungan. 1 tahun kemudian dia hubungi saya. Kalau saya jumpa dia, hantar dia balik rumah, dan perjalanan saya beritahu, saya tak boleh buat begini, langgar syariat. Lepas tu dia bagi isyarat lah. Bila jumpa ibuku, maknanya okey lah tu. Jadi saya selesai dengan mudah, tak ada drama, tak ada sakit hati. Sebenarnya syekh saya ajar. Kalau ada benda orang datang kan, dia tawarkan ni, kita tengok, banyak drama ni. Jadi kita tarik diri dari drama. No drama. Ini adab yang paling tinggi ni. Tarik diri dari drama. Kalau orang bergaduh kan, diam, matikan pergaduhan tu. Balik kepada Allah. Jangan layan nafsu. Aku betul, engkau salah. Tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Hanya Allah saja. Ya. Jadi dalam alam hakikat ini, saya bertemu dengan apa-apa, mentega terbang apa, saya perhati dari sudut maknawi dia lah. Ni orang nak ziarah ni, ada makna ni. Tapi jangan sehingga bisikan syaitan tu mengelabui kita. Aku buat ni ke? Aku begini ke? Aku begini, itu syaitan. Berdrama. Itu sebab kita ikut tarikat ni, bila kita ikut ada persahabatan dengan orang al-fuqara, dia bagi kita siuman. Balik, wake up. Balik, you dreaming. Selalu berlaku pada kita. Selalu berlaku pada saya. Saya cakap bagi diri saya, mungkin saudara ni semua siuman, semua okey punya, gaji semua dapat, no problem, loan semua patuh syariah. Ya? Okey, itu sajalah mula perbincangan. Saya ada orang nak lebih serius, boleh. Saya selalu Google teori reinkarnasi dalam Islam, tak jumpa. Ada satu rujuk pada pantun Jalaluddin Rumi. Dia kata, aku hidup semula, aku hidup, aku mati semula, aku hidup sebagai rama-rama, aku hidup sebagai pokok. Banyak simbolisme lah. Dan saya tak anjurkan mendalami. Kepada saya, Al-Quran ini tetap unggul. Kalau nak dalami Al-Quran, contoh saya sebut nama-nama Allah lah. Nama-nama semua benda. Apa sebenarnya nama-nama? Yang Allah sebut ni a'lamu ma la ta'lamu. Kerana kejadian manusia ni, dikatakan Adam ini, ya, dan dikatakan Adam ini ialah yang antara malaikat dengan Adam, malaikat bertanya-tanya, kenapa Adam itu kita? Dan Adam saya ambil maksud bertanya-tanya, Adam ialah semua kita. We are all Adam. Adam ialah manusia. Dan kita diberikan Hawa, ada nafsu, ada iblis, ada korin, apa-apalah yang kita boleh rasa. Awak sendiri boleh rasa, dan awak perlu bertembung dengan bertembung dengan orang kata satu kebenaran, hakikat kejadian. Siapa aku? Kenapa aku terjadi? Malaikat pun tanya. Itu sebablah saya akhirnya terima Alkitab Al-Quran. Mula saya reject Alkitab Ibrani, Nasrani dan Padri kerana mereka tak dapat jawab soalan saya, kenapa Allah jadikan manusia yang dia maha dia maha mengetahui, dia maha sempurna. Kenapa dia jadikan syaitan? Kenapa dia dah tahu syaitan itu akan menyeleweng? Dia bagi juga. Dan kenapa dia tahu Adam ini lemah, Adam ini boleh tergoda, dia bagi digoda pula. Apa game Allah? Saya serius. Saya rasa ada satu game. Ya. Jadi saya bila jumpa Quran tu, bila perbualan Allah dan malaikat itu dipanjangkan, saya amat tertarik. Ya, saya sudah jumpa. Kerana bila Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamu, ia macam cahaya pula saya. Dia macam satu, wow,
Aku tahu apa kamu tak tahu. Yes, ini aku nak tahu ni, apa dia? Diceritakan, mengajar Adam nama-nama. Dan ditanya pada malaikat, mana dia serius ni? Allah ulangi balik. Beritahulah nama-nama kalau kamu mengetahui. Dan malaikat menjawab, ini serius ni. Subhanallah, subhanakah, maha suci engkau. Kami tak tahu apa benda ni. Dan Adam sila beritahu mereka. Mana di-repeat tau. Dalam 4-5 ayat drama Allah sebenarnya di-repeat. Dan Adam pun beritahu mereka. Apa benda yang Adam beritahu? Malaikat semua pun sujud. Malaikat iblis. Ini amat penting untuk ditadabur di dalam. Ya? Tapi bukan untuk menang hujah lah. Bukan untuk tunjuk. Aku dah tahu apa. Aku dah tahu dah. Atau apa cakap? Apa dah tahu dah. Awak semua tak tahu. Tidak. Itu iblis lah tu. Itu iblis. Kepada saya lah. Kenapa nak bagi iblis menang? Kenapa awak tak akhirnya husnul khatimah, kembali kepada Allah, redha diridai. Itu perjalanan hidup saya, kita. Dan agama Hindu yang bukan ritual lah. Sekarang banyak orang ikut ritual, tapi yang serius punya macam Saguru, yang ikut Saguru di barat, beribu, ratusan ribu, berjutaan manusia nak cari kebenaran. Kita tak kesian ke? Jadi di Malaysia pun aliran orang Melayu, aliran bahasa Malaysia, orang bukan Islam, orang Cina, India yang faham bahasa Melayu. Saya nak tujukan ini kepada mereka. Itu sebab saya kata Muhammad bukan ahli kitab. Dia seorang pedagang. Saya nak tarik orang Hindu, orang Cina, orang bukan Islam. Dia kata, oh Muhammad begitu ya. Ya. Dan saya jaranglah orang tanya tu. Dan saya suka bukan, lu tak boleh makan ini. Oh lu kena potong itu. Cincau. Lu kalau tukar nama, itu semua bid'ah kepada saya. Kerana saya tahu nasnya. Boleh tanya orang fiqh. Ini jelas sekali. Lu kena pakai tutup ini macam. Jadi inilah. Ritual sepatut dah selesai. Tapi bagi banyak orang yang tak selesai, tak sesuai untuk saya bincang. Saya tak boleh masuk untuk bincang dengan mereka. Saya dah selesaikan. Lelaki pakai seluar pendek, mereka pergi timbulkan. Mereka pun tak tahu apa mazhab cakap tentang seluar pendek. Mereka main hentam saja. Antara lutut dengan lutut. Mereka pergi panjangkan lagi. Okay? So, ini fiqh mudah selesai. Rujuk sumber. Anjing. Rujuk sumber. Tapi kita dah penuhi dengan dogma. Ritual. Tak boleh terima. Ini yang saya tak mau masuk itu. Jadi saya tengok gaduhan antara Qurani, Wasabi dengan Sunni, dengan Syiah, dengan Sufi ke siapa. Saya jauhilah ini perbualan remeh-temeh, bodoh, rendah. Tak datangkan manfaat kepada saya sekurang-kurangnya. Tapi kalau orang bincang dengan serius, apa makna solat? Apa makna Yasin? Apa makna Madinah? Macam Syed Nakir atas lah, dia bincang Ad-Din, Madinah, Tamadun. Yang Syekh Sufi saya gunakan sebagai transaksi antara kita dengan Allah. Transaksi hidup, jual beli dengan Allah. Madinah tempat you boleh jual beli. Tamadun ialah orang yang dapat jual beli. Daina ialah duit untuk jual beli. Ad-Din, agama yang dijual beli dengan Allah. Yaumiddin, hari di mana semua jual beli akan dihisap. Cantik mana tu. Jadi kita bincang benda tu dengan seronok. Termasuk bumi lepeh ke tak lepeh. Kalau orang kata lepeh tak lepeh, saya suka bincang dari segi ilmiah. Tapi bila bergaduh, Allah dah kata lepeh ni, hamparan. Maaflah saya tarik diri daripada perbincangan tersebut. Kerana jelas sekali orang tu nak menang hujah. Dia tak terima bahawa ahli sains Islam telah buktikan bahawa bumi ini bulat. Begitu juga tentang sihir, hantu. Ya? Kepercayaan itu tak perlu, tak benar, tak berasas dan tak perlu dan tak berguna pada kita. Kerana ayat Quran amat jelas. Hanya Allah saja kehadiran dia. Atas dia semua dia berkuasa. Tak cukup kat itu. Ya? Jadi sebab kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang ayat. Contoh, ala kulli syai'in qadir ini menakjubkan saya. Walaupun tidak diajar oleh sesiapa kepada saya secara khusus. Oleh Syekh Sufi saya atau oleh mana-mana guru. Tapi bila awak terbaca ayat tu, awak mesti kagum. Atas setiap segala sesuatu, maha berkuasa. Maha mengetahui. Tidak sia-sia kejadian dia. Jadi, kita perhatilah. Dan kita tertanya-tanya, betul ke? Ni pula ni. Dia kata nak susahkan aku. Ini agenda 21 ni macam mana? Ini WEF ni. Ini akhir zaman. Ini apokalip ni. Ini depopulation ni. Ini ada harp ini. Buat gempa bumi ni. Semua palsu. Dan saya terbuktikan. Ini tahun 2023. Saya masih, alhamdulillah hidup. Saya tidak disusahkan. Saya bebas. Ya? Dan saya bukan mencabar sesiapa. Saya kata tak tercabar satu fahaman yang berasaskan kebenaran hakikat.
tak ada tercabar. Alhamdulillah. Itu saja saya dapat kongsi. Saya harap tidak disalahertikan. Dan bulan puasa saya berharap duduk satu tempat, cuba amalkan saum yang sebenarnya. Menghindari daripada percakapan sia-sia. Tidak mentadabbur Quran, cuba khatam Al-Quran dari makna dia. Mempelajari seberapa banyak bahasa Arab, istilah Arabnya. Dan berfikir secara mendalam. Dan saya tak ada langsung risau tentang rezeki. Saya percaya Allah menjaga saya ikut syariatnya. Sudah dijaminkan dan tidak susah. Ya? Dan tidak perlu loket. Kita bersedekah. Jadi saya mungkin akan siapkan naskah Al-Quran. Sesiapa yang datang bersama saya akan sedekahkan lah. Tapi saya minta jangan ada perbualan yang sia-sia dengan saya masa bulan Ramadan sekurang-kurangnya. Ya. Tegur-tegur menegur pun mesti berhajat. Ini dalam amalan tarikat maupun agama amalan Buddha. Saya pernah pergi petapa tu, dia tak boleh cakap kosong. Sebenarnya dia diam. Kalau cakap pun kerana benda yang betul sangat penting. Dan kita tahu apa yang penting dan tak penting. Itulah saja. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan kita memohon dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.